Personality atau otak dominan, thinking introvert. Jadi kalau anda dah buat test otak dominan Stephen menggunakan 10 jari dan anda dapat keputusan thinking introvert, bermaksud otak dominan anda adalah di bahagian atas kiri dan drive anda lapisannya adalah di bahagian dalam yang berwarna putih dan lebih padat. Test Stephen ni ataupun test otak dominan Stephen ni adalah untuk bagi tahu bahagian otak kita yang mana yang paling banyak digunakan untuk kita membuat keputusan dan juga reaksi tindakan setiap hari yang akhirnya menentukan result kita hari ini. Dan kemungkinan besar juga anda tak dapat semuanya personality anda kerana personality kita bukan saja pada genetik kita tapi juga pada persekitaran kita. Cuma dalam otak dominan Stephen, kita mencari personality genetik yang ada dalam diri kita supaya dapat digunakan untuk maksimalkan potensi diri. Dan dalam video kali ini saya akan terangkan tentang personality thinking introvert yang berada pada technical quotient. So otak kiri ni adalah otak logik dan otak atas ni, dan bila disekalikan dengan drive di bahagian dalam membentuk technical quotient kepada seorang thinking introvert. Orang thinking introvert berfikir sesuatu lebih mendalam. Dia membentuk dalam bentuk vertical thinking, bukan lateral, vertical. Dia belajar sesuatu tu mendalam sehingga menjadi seorang pakar. Disebabkan tu orang thinking introvert akan dikenali dan cara untuk dia berjaya adalah dengan meningkatkan kepakaran dia dalam sesuatu bidang. Disebabkan itu juga orang thinking introvert terkenal dengan orang yang sangat efektif dalam melakukan sesuatu pekerjaan ataupun membuat keputusan kerana kepakarannya dan juga pengetahuannya yang mendalam dalam sesuatu dia menjadi sangat efektif, dan dia juga orang yang mencari kepastian tentang sesuatu perkara. Sebab tu orang thinking introvert akan banyak bertanya soalan sehingga dia pasti dengan setiap data dan fakta yang diterima. Jadi harapan orang thinking ni, orang thinking orang yang berfikir. Jadi dia akan banyak gunakan fikiran dia dalam setiap tindakan dia, lebih banyak menggunakan fikiran berbanding emosi ataupun sensori. Lepas tu orang thinking ni juga kita akan perasan sensorinya akan sedikit lemah ataupun dia kurang sensitif berbanding dengan personality lain. Dan orang thinking ni sangat dikenali dengan mencari fakta dan data. Semua fakta, semua data ni digunakan untuk analisis supaya dapat digunakan untuk menguruskan sama ada perusahaan, sama ada pekerjaan, sama ada keluarga. Semuanya akan menggunakan data dan fakta berbanding emosi. Sebab tu juga orang thinking introvert ni kita akan nampak dia sangat berkira-kira dalam berbelanja. Sebab dia perlukan data dan fakta untuk buat keputusan. Nak membeli sesuatu pun dia perlukan fakta dan data. Kekuatan fizikal seorang thinking introvert ni lebih kepada tulang. Jadi kita akan perasan tulang dia lebih besar dan kuat berbanding otot. Jadi kalau orang thinking introvert ni dia kurus, tak banyak lemak ataupun otot, kita akan nampak tulang dia lebih besar sedikit berbanding personality yang lain. Dan tulang yang besar yang kuat tadi membentuk tenaga dan flexibility untuk membantu dia dalam pekerjaan harian. So dia juga dikenali sebagai seorang mekanik, orang yang technical, orang yang suka benda-benda technical dan fokus dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Personality thinking introvert ni orang yang sangat detail, orang yang sangat mencari fakta, tapi kena berhati-hati sebab dia ni suka mencari X factor dalam sesuatu. Sebab dia vertical thinking, dia fikir mendalam. Sebab dia suka mencari sesuatu, kalau aku buat ni mesti punca dia berjaya. Mesti ada satu perkara, faktor X factor yang akan menyebabkan satu perkara tu berjaya. Walaupun memang ada dalam beberapa situasi benda tu boleh berlaku, tapi bukan semua situasi. Jadi kadang-kadang bila nak mencari X factor ni menyebabkan orang thinking introvert ni tak bergerak sebab dia tak jumpa lagi X factor tu. Orang thinking introvert, personality thinking introvert ni juga dikenali sebagai pengurus yang bagus kerana kepakarannya dalam satu bidang dan efisiensinya dalam satu pekerjaan tu menyebabkan dia mudah menguruskan sesuatu kerja tu dengan sangat baik. Jadi dia mudah menguruskan pasukan dan orang bawahannya juga dengan baik kerana efisiensi yang dimiliki oleh seorang thinking introvert. Seorang thinking introvert ni juga dia ni mudah menghakimi sesuatu berdasarkan hitam dan putih sahaja. Bagi dia tak ada grey, bagi dia sama ada betul ataupun salah saja. Dia juga mudah diprovokasi. Orang boleh provoke dia dengan fakta-fakta yang belum tentu betul, tapi disebabkan dia orang provoke dia dengan fakta, dia nak mencari kebenaran ataupun
kesahihan fakta tersebut. Seorang thinking introvert jarang ada masalah dalam pembelajaran, tapi dia boleh menjadi malas kalau dia tak jumpa logik, dia tak jumpa sebab kenapa dia kena belajar sesuatu tu. Jadi untuk orang thinking introvert, kita perlukan berikan dia logik. Kenapa sesuatu itu penting untuk dipelajari? Kerana dia mencari logik. Kalau dia dapat logiknya, dia dapat reason yang konkret kenapa sesuatu pembelajaran ataupun sesuatu subjek itu penting, jadi dia akan menjadi seorang pelajar yang sangat bagus. Kerana dia jarang ada masalah dalam belajar. Lebih kepada overthinking tentang kepentingan ataupun keberbaloi. Okay? Dia mencari berbaloi atau tidak dia belajar sesuatu itu. Dan dalam pembelajaran, orang thinking introvert juga mencari pengiktirafan daripada orang sekeliling, sama daripada guru, daripada rakan-rakan ataupun daripada ibu bapa. Orang thinking ni dia berkemistri tahta, dia juga mudah menjadi pengurus di sesuatu jabatan ataupun dalam satu organisasi. Okay, tahtanya adalah dalam bentuk pengurusan. Dan dalam bentuk kewangan pula, orang thinking introvert ni lebih berjimat cermat, dia lebih berhati-hati dan sebaiknya dia merancang kewangannya lebih awal. Apa duit yang nak datang tu dia rancang dulu, bagaimana dia nak menyimpan dan berbelanja. Orang thinking introvert ni nampak sedikit kedekut kerana berkira-kira, dan orang thinking introvert ni sebaiknya dia ni suka kalau dapat satu tu banyak terus, kalau dapat gaji banyak terus, kalau dapat untung banyak terus. Dia suka lihat benda yang terkumpul berbanding melihat sedikit demi sedikit seperti orang sensing. Jadi orang thinking introvert, dia ni bila dia selalu mencari fakta dan data, dia ni sebenarnya suka mengambil risiko yang kecil. Okay, dia kurang mengambil risiko yang besar. Dia lagi banyak mengambil risiko-risiko yang kecil sebab dia akan mengira, menganalisa dengan mendalam tentang sesuatu investment ataupun sesuatu peluang. Dan dalam bercinta juga sama. Jadi orang thinking introvert ni dia mudah menimbang tara sama ada percintaan itu boleh berjaya ataupun tidak. Dia akan menganalisa, dia akan mencari data sama ada sesuatu hubungan tu boleh berjaya ataupun tidak. Jadi boleh dikatakan orang thinking introvert ni dia juga bercinta seperti seorang pengurus. Dia akan menguruskan masa dia dan masa untuk pasangannya, masa untuk keluarganya, dia akan urus dengan sebaik-baiknya lah. Dan disebabkan dia juga orang yang sangat menepati masa, jadi setiap satu tu dia dah sediakan. Okey, bila waktu untuk kerja, bila waktu bersama isteri, bila waktu bersama anak-anak, bila bersama keluarga, semuanya akan berlaku seperti seorang pengurus yang baik.